Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Seri. Okey, hari ini masih dalam tajuk yang sama, iaitu bab yang kedua, yang mana masih dalam subtopik yang sama, iaitu kawalan kualiti. Tetapi untuk hari ini kita akan lihat alat kawalan kualiti yang terakhir. Jadi untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu untuk alat kawalan kualiti yang terakhir ini, kita jumpa sebentar lagi. Okey, anak-anak pelajar. Apa yang akan cikgu sharekan hari ini, apa yang akan cikgu terangkan hari ini berkaitan dengan alat kawalan kualiti yang terakhir, iaitu berkaitan dengan kos, kajian kos kualiti. Okey. Seperti biasa ya, objektif pembelajaran kita adalah diharap di akhir sesi nanti para pelajar dapat menghuraikan ya berkaitan dengan alat kawalan kualiti. Okey. Yang mana seperti anak-anak pelajar ketahui, untuk kali ini cikgu akan terangkan berkaitan dengan alat kawalan kualiti yang terakhir, iaitu kajian kos kualiti. Apa itu kajian kos kualiti? Okey, di sini ya, untuk alat yang terakhir ini, pihak organisasi akan menjalankan kajian ke atas kualiti produk berbanding dengan kos produk tersebut. Okey. Penilaian akan dibuat ke atas kos untuk meningkatkan kualiti produk barang yang dikeluarkan. Okey, kos yang rendah akan membolehkan organisasi untuk menghasilkan aktiviti nilai tambah. Jadi maksudnya kajian kos dan kualiti di sini adalah untuk melihat hubung kait antara kos dan kualiti barang yang dikeluarkan. Ya, yang mana pihak organisasi akan membuat kajian ke atas kualiti produk berbanding dengan kos yang terpaksa ditanggung oleh produk tersebut. Ya, penilaian ke atas kos itu akan meningkatkan kualiti produk yang dikeluarkan. Dengan andaian kos yang rendah ya akan membolehkan organisasi untuk menghasilkan nilai tambah ke atas produk yang dikeluarkan. Okey, di sini ya terdapat 4 kategori kos ya dalam aktiviti pengeluaran organisasi. Antaranya, satu dinamakan sebagai kos pencegahan. Okey, yang kedua adalah kos penilaian. Seterusnya kos kegagalan luaran dan yang keempat adalah kos kegagalan dalam. Okey, apa yang berkaitan dengan 4 kategori kos ini? Okey, kita lihat satu persatu. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama tadi dinamakan sebagai kos pencegahan. Kos pencegahan merujuk kepada kos mengelakkan ya penghasilan produk yang tidak mengikut spesifikasi. Maknanya kamu mencegah dari awal. Jadi, kos yang terlibat itu adalah contohnya kos pemeriksaan bahan, ya, kos terhadap latihan. Kos-kos ini dinamakan sebagai kos pencegahan. Okey, yang kedua kita ada yang dinamakan sebagai kos penilaian. Okey, kos penilaian pula adalah kos menentukan sesuatu bahan, produk dan proses mematuhi kehendak pelanggan. Okey, yang mana kos yang terlibat adalah kos mengesan kecacatan produk. Okey, ini adalah kos penilaian. Okey, seterusnya kita ada yang dinamakan sebagai ya kos kegagalan luaran. Kos kegagalan luaran ini pula adalah kos yang ditanggung oleh pengeluar apabila pengguna telah memperolehi produk. Okey, contohnya kos yang terlibat adalah kos ganti rugi. Okey, ini kos kegagalan luaran lah. Dan yang terakhir ya, kita ada kos kegagalan dalaman.
Okey, kos kegagalan dalaman ini merujuk kepada kos yang diterima oleh pengeluar ke atas produk yang belum sampai ke tangan pengguna. Maknanya produk belum lagi dipasarkan, masih dalam organisasi. Okey, contohnya kos yang terlibat adalah kos untuk mengulang semula proses kerja bagi produk yang tidak menepati standard yang ditetapkan. Okey, jadi ini 4 jenis ataupun 4 kategori kos yang terdapat dalam proses pengeluaran. Okey, jadi berdasarkan kajian kos kualiti ini, kos-kos ini perlu dikurangkan untuk memastikan kualiti produk itu dapat ditingkatkan. Okey, anak-anak pelajar, cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu jelaskan berkaitan dengan alat kawalan kualiti yang terakhir, iaitu kajian ke atas kos dan kualiti produk. Okey. Jadi sampai di sini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini berkaitan dengan alat kawalan kualiti. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar. Sekiranya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.